Okay, so untuk sesi pagi ni, teacher just nak review balik soalan English lah. Walaupun PG3 tak ada, tapi teacher percaya format lama tu masih digunakan. Kalau tak semua pun ada sebahagian je dah. Okay. So form 1 yang ada dengan lebih teliti lagi lah sebab form 2 dah terror dah yang format apa PI ni. Diorang dapat latihan masa form 1 dulu. Ni just nak refresh balik je. Okay, so soalan dalam part 1 dia ada 5 bahagian Kita akan review sikit-sikit lah dalam masa sejam ni. Okay, part 1 dia akan bagi 8 soalan objektif. Ada 3 pilihan A, B, C. Dia akan bagilah petikan sikit je. Email ke, ada perbualan ke, ada iklan. Lepas tu dia suruhlah jawab soalan. Okay. Awatif? Yeah. Cuba baca soalan satu tu. Valerie Cake House. Valerie Cake House. 20 off for cake bonus. Buns. Buns and brand only. Purchase above RM40. RM14 in a single Receipt. receipt. Valid 1 May and 31 May 2020. This discount is not valid for any other promotion item. Okay, dekat Cake House ni, dia bagi diskaun 30% untuk semua kek, roti dan roti. Apa beza buns dengan bread? Buns and bread dia tulis kat situ. Siapa tahu beza dia? Anybody? Sama je. Sama je. Roti lah kan? Tapi dari segi rupa lah. Bentuk kot. Bentuk, yes, bentuk. Bread tu macam roti potong-potong tu. Yang roti buku tu, loaf. Tu bread. Kalau bun ni biasa yang seketul-seketul tu. Dalam mangkuk ke, ada roti sausage ke, tu dipanggil buns. Sausage buns kan macam tu. Okay. Okay, so kalau ada purchase. Purchase means? Pembelian. Pembelian di atas 40 dalam single receipt. So sekali beli tu 40 ke atas. Daripada tarikh sekian-sekian, sorry dah lepas, dapatlah 20% off. Tapi discount ni not valid. Valid means? Sah. Not valid. Tidak sah untuk sebarang delivery. So penghantaran tak ada diskaun. Kalau yang promosi pun dah tak ada diskaun dah. Okay. Okay, sebelum jawab soalan, wajib baca petikan yang diberi. Ada setengah orang dia cengkilat sambil dia jawab, sambil dia baca soalan, sambil dia baca jawapan. Which is tidak digalakkan. Kalau betul-betul hebat tu silakanlah. Tapi takut tidak bernasib baik. So kita baca dulu sekali petikan tu, lepas tu baru kita tengok jawapan. So at least kita ada idea petikan tu pasal apa. Okay. Fitria, Yeah. cuba baca soalan tu. The Valerie Cake House offer. Offer kat sini maksudnya menawarkan. So apa yang ditawarkan oleh Valerie Cake House? Yang mana jawapannya agak-agak? Boleh jawab sama-sama. Siapa-siapa pun boleh jawab. Apa yang ditawarkan? Diskaun. Yang mana? A ke C? Jawapannya A ke C? Saya kata diskaun tu. A ada diskaun, B pun ada diskaun. C. Yes, the answer is C. Sebab yang promosi biskut tak ada. Kek sahaja. Okay, number 1 C. Tu contoh nak jawab part 1. Kita tengok soalan lain. Dalam part 1 ni juga. Okay, contoh number 2 ada iklan kerja. Nak cari kerja. Okay, number 3 dia bagi gambar je.
Tak ada perkataan, dia bagi gambar je. Number 4, dia bagi satu message pendek daripada emak kepada Fiona. Putri Yusrina. Oh, Putri. Faris. Faris. Okay, Simon. Dengar tak suara teacher ni? Dengar. Dengar. Maknanya diorang lah buat tak dengar ya? Danish, Ha, baca number 4 please. Fiona, I Ya. have urgent, Berlaku jadi Fiona. I have an urgent. urgent meeting to attend. I list, Please take. please take in the clothes and water the plants. Hmm. Lunch is on the table. Lock gate and the door. Doh. Oh, Doh. I be back by 7 p.m. So mak dia kata ada urgent meeting. Mak dia suruh lah ambil baju, sidang pokok, makan dah siap dah. Tolong kunci pagar dengan pintu je. Nanti dia balik pukul 7. So number 4, Syamim. From the message. From the message, we know that Fiona has to So mana jawapannya Syamim? B. Okay, betul. Water the plants Fiona has to water the plant. Ada ayat dekat situ. Okay, number 4B. Okay, so contoh dekat part 1. Ada contoh soal, ada conversation. Number 5 tu conversation. Ada data. Okay, so part 1 adalah bahagian yang boleh dikatakan paling mudah dalam banyak-banyak. Okay, so tak boleh take for granted. Maksudnya macam, oh senang lah. Baca jawab. Takut nanti A, B, C, D tu main belasah. Tak boleh juga. Kita tengok part 2. Okay, mesti nak jawab part 2 ni Zid. Part 2 ni mesti nak jawab. Kena tukar. Kena tukar. Tukar yang mana? Yang bergaris. Okay, kenapa nak tukar yang bergaris? Sebab yang bergaris tu Salah. Okay, yang bergaris tu salah. Okay. Tapi janganlah cuak takutnya nak ganti apa ni. Sebenarnya ada tips lah nak ganti perkataan-perkataan bergaris ni. Contoh contoh nombor 11 ni. Nombor 11 ni kata apa? Kata nama, kata sifat, kata kerja. Kerja. Kata kerja. So kalau kata kerja tak boleh ganti dengan kata kerja yang lain. Kena guna kata kerja yang sama. Sama ada kita tambah S, tambah ED, tambah ING atau kata akar. Maksudnya kata kerja tu yang sama je. Cuma kena kenal pastilah kata kerja tu yang mana. Macam tu. Okay. Okay, contoh lain nombor 13 ni. Nombor 13 dia gariskan de. So nak gantikan de ni ada dua pilihan lain je. Apa dia? A dengan N. Atau N. Dia tak ada tiba-tiba kita nak ganti de dengan kata kerja yang lain. Atau kita nak ganti de dengan some. Nak ganti dengan preposition ke. Contoh, tak payah. Okay. Tak ada contoh preposition pula kat soalan ni. Okay, number 9. Cakap number 9. Festival. Ni kata apa? Kata nama, kata kerja, kata sifat. Festival, perayaan. Kata nama.
Kata nama, yes. So bila kata nama sama ada kita kena fikir dia sama ada dia singular atau plural. Ada pilihan je. Okay, singular atau plural. Cuba tengok sebelum festival tu, kataan apa? Sebelum festival. Some. Some. Some maksudnya beberapa. Beberapa tu singular ke plural? Plural. Plural lah kan, takkan satu pula. So apa nak buat dengan festival tu? Festivals. Yes, tambah S gitu. Itulah contoh nak jawab part tu. Okay? Dari 9 hingga 16. So nanti kat bawah tu ada tempat kosong. Tulis perkataan yang betul untuk yang bergaris tadi. Yang salah tu kita betulkan. Okay, part 3. Kita bagi satu petikan pendek. Part 3 biasa pendek, part 4 yang panjang sikit. Nasib lah, kadang-kadang dua-dua pun pendek juga. Okay. So part 3 je nak Part 3 ada artikel pendek pasal Malaysian Zoological Society, present snap and win treasure hunt. So pendek je petikan dia. Kita tengok part 4. Pun kebetulan yang ni cerita dia pendek juga. So sebelum nak jawab part 3 dengan part 4 ni, apa kena buat? Sebelum kita tengok soalan, kita mesti baca. Tolonglah jangan malas. Jangan sesekali sambil baca soalan ni, sambil baca petikan, sambil jawab soalan. Kena baca dulu. Okay? Okay, jom kita tengok cerita Snap and Win Treasure Hunt. Syazwan. Yeah. Aim. Apa? Aim to create an awareness. Baca please. What are you doing? Makan sambil makan. Boleh. Baca aim. Manoi tu tak nampak. Nampak tak? Apa yang dia team tu? Baca to create an awareness. Oh, okay. To create an awareness of nature and the environment. Okay, apa maksud awareness? Kesedaran. Kesedaran alam sekitar. Okay, contest details. Participant must snap photograph of bird, insect and plants. Participant must identify them according to the clues and description given in the list. The team that correctly identifies the most number of birds, insect and plants within the quickest time frame will win the prize. So inilah pertandingannya. Ambil gambar burung, serangga dan tumbuhan dalam kumpulan lah ni. So kumpulan yang mengenal pasti paling banyak jumlah burung, serangga dan tumbuhan dengan betul dalam masa yang diberikan, time frame dalam masa yang diberikan akan menang. So bila ni? Tamia? Tamia? Ya. Date? 20 May 2020. Time 7 a.m. until 1 p.m. Venue National Forest Reserve. Hutan simpan. Date of registration? Date of registration 20 April 2020. Registration fees 100 ringgit. Early bird offer RM 60 ringgit if you register by 15 of April 2020.
Each team must consist of 5 members. Okay, look at early bird. Early bird tu selalu pun nampak perkataan tu kan? Early bird means? Apa maksud early bird? Awal. Awal. Yang mendaftar awal. So biasanya bila early bird ni kita akan nampak bila registration lah. Berkaitan dengan registration. Registration ni yuran dia berapa? So kalau early bird dapatlah diskaun macam tu. Okay, so prizes dapat penginapan. 3 days stay. 2 days stay dia. Okay. 12 consolation prizes. What's that? Consolation prizes. Hadiah galakkan. No. Seguh hati. Yes, hadiah sagu hati. Ada 12 hadiah sagu hati. Okay, itu cerita dia. All participants will receive a voucher. Wey, ada voucher juga. Siapa yang masuk tak menang pun dapat voucher 50. Okay, itu contoh petikan dekat part 3. Mari kita tengok soalan. Akil. Akil. Akil Irfan. Akil lagi satu lah. Adik Akil. Oh, adik Akil. Baca arahan tu. Choose no more than 3 words and or number from the text for each answer. For each answer, write your answer in the space provided. Provided. Okay, tu yang penting. Dah dibolkan, dan teacher pun dah gariskan. Dia kata, pilih jawapan yang tidak lebih dari 3 patah perkataan. Atau nombor. Tapi biasa kalau tarikh kan, contoh 17 tu satu lah. 17 Disember 2020 contoh. Tu dah cukup lah. Okay. Tak boleh lebih 3. Arahan ni nanti akan jumpa juga dekat, katalah sebab teacher nak cakap lebih-lebih pun lah, teacher bukan dia pilih 3. Tapi dekat level SPM, ada soalan macam ni juga. Maksudnya tak boleh lebih berapa banyak perkataan. So kena alert lah dengan soalan tu. Tak boleh sambil baca petikan sambil jawab sebab takut tak baca soalan tu. Okay. So untuk part 3 ni tak boleh lebih 3. Isi je lah tempat kosong tu. Jawapan semua dah ada dekat petikan yang kita dah bincang tadi. Okay. Okay, kita tengok part 4. So part 4 pun cerita biasanya panjang sikit daripada part 3. Panjang sikit dah cerita je. Ada yang panjang betul macam ni, dia pendek lah. Yang kebetulan petikan ni pendek sikit. Okay, eco fair. Iman? Iman Mizan. Eco fair. Baca. Yes. Yosogi, Kuala Lumpur has launched an eco fair to promote Environmentally friendly merchandise in support of healthier and greener living. The 2 weeks campaign, which kicked off on 15 September, ran until 28 September 2020. In line with this mission, this center is urging customers and shoppers to go green when looking for product and service that have a great impact on Mother Earth. Okay. So eco fair, eco ni biasa kan kita jumpa perkataan ni. Has launched, telah melancarkan eco fair ni lah. Yosogi. Yosogi ni apa satu tempat ke? Satu tempat. Mempromosikan apa dia nak jual produk lah ni yang mesra alam. Sebab nak kita hidup lebih sihat dan lebih mesra alam lah, dia kata.
Okay, tengok kat sini. 2-week campaign. Perasan tak perkataan 2-week tu? 2-week sepatutnya 2 tu dah plural kan? Sepatutnya 2 weeks. Ada S. Tapi sebab dia ada buat dash tu, dia dekat week tu dia tak ada S. Kat sini maksudnya campaign selama 2 minggu. Okay. So dia 2-week campaign. Maksud kick off, jangan jumpa kick off ni. Tapi boleh agak dah maksud dia kick off on 15 September. Kick off means? Buka lah Zoom cepat. Dah lah. Kick off means? Hello everybody. Kick off means? 8993. 9. Bermula. Bermula pada 15 September dan akan berlangsung runs berlangsung berjalan. So instead of lari lah tu. Sehingga 28 September. Kau buka dulu tu. So berkaitan dengan selaras dengan misi ini dia kata the center is urging. Urging ni macam mendesak. Okay, tapi macam suruh lah mendesak pelanggan dan pembeli belah, shoppers. Go green when looking products and services. Ni kita tengok cerita dia. Nurin Nuraisha. Kuat sikit cakap. Go for natural. Consume our energy to select nature inspired products. This will support the use of organic product and just reduce the uses of chemicals, prevent soil erosion and facilitate macam sebut tu biodegradability. Okay, good. Okay, go for energy efficiency. Alia Kaisara. Hana Sumaya. Customers are encouraged to select energy-saving household appliances to help reduce power and sustain for the future. Okay, walaupun suara macam robot tapi tak apa, teacher dengar. Okay, untuk keberkesanan tenaga dia kata energy efficiency. Tadi natural semula jadi. Okay, yang perenggan pertama, tengok kotak keempat. Apa belum baca? Kasih Humaira. Kasih tak boleh cakap. Okeylah. Kita bagi yang boleh cakap. Zaid Asfar. Saja panggil lambat sikit. Mana tu tertidur ke? Sambung baca. Sampai mana dah? Sampai go for clean sini. Consume are encouraged to select product that run on solar energy to reduce battery consumption. Penggunaan bateri. So clean energy dia kata. Okay, kotak keempat. Apa nama Ikhwan Faris. Ikhwan Faris kan ni? Alah keempat tahu. Cuba baca tu. Dah sihat ke? Yalah. Boleh baca tu. Go for reduce. Users and are encouraged to bring their own shopping bags. They can also join the Say No
to plastic campaign at the supermarket. Ni yang kita semua dah amalkan kan sekarang. Pembeli digalakkan membawa shopping bag sendiri. Kita join campaign say no to plastic kat supermarket. Betul tak? Korang pergi mana-mana bawa bag kan? Pergi Tesco, pergi Eco. Betul-betul? Betul tak? Betul. Betul. Zai je bawa bag. Zai orang lain tak bawa bag. Okay, itu dia yang kotak terakhir. Go for green living. Hafiz Aiman. Tadi teacher panggil tak menyaut pun. Go for green living. So first can take from a project clean for free and help support green within what they proceed. Provide 10% of any purchase at the Saudi will be donated to green society. Okay. So, habis kita baca petikan dekat part 4, mari kita tengok soalan. Soalan macam part 3 ke? Adik Akil. Oh, adik. Yeah. Tu baca lagi soalan part 4 pula. Just ni ke? Oh, okay. Choose no more than 5 words and or number from a text for each answer. For each question, write your answer in the space provided. Apa beza dengan arahan tadi adik? 3 and 5. Ni betul sebab orang yang sama baca soalan. So memang korang kena baca juga kalau teacher panggil orang lain tadi. Tak tahu perasan ke tak. So untuk part 4, jawapan kita tidak lebih dari 5 perkataan. 5 boleh? Boleh. Boleh. Oh ada Akil. Tadi teacher panggil tak menyaut. Toilet lah tu. Okay, senang kan? Tak lebih 5, sambung je. Jawapan semua memang dah ada kat atas. Ui, senangnya. Tapi, tu nombor 5 ni kan? 25 sampai 32. Itulah. Sambunglah yang tempat kosong tu, tak payah kepala ayat bagai macam soalan bahasa Melayu. Ambil je jawapan dekat petikan atas, 5 patah perkataan. Tapi cabarannya dekat 2 soalan yang terakhir ni. Baca Akil. Yeah. Baca arahan 33 and 34. Read the table below with a word from the text. For each question, write your answer in the space provided on your answer sheet. So soalan ni, arahan ni, dia kata jawapan mesti 1 perkataan. 1 perkataan. Nak dapat dari mana? Nak dapat dari mana 1 perkataan ni? Dari teks. Dari petikan yang diberi. Okay. So sebelum nak isi tempat kosong ni, kita kena tahu dulu maksud ni. Okay, contoh. Help maksudnya? Kalau tak tahu assist kan, help maksudnya? Tolong, bantu. So cari perkataan tolong atau bantu dalam petikan yang seerti dengan bantu. Lepas tu isilah tempat kosong. Sama juga number 34, encouraging. Encouraging means? Encouraging? Semangat. Bukan? Menggalakkan. Menggalakkan. Okay. So cari dalam petikan yang seerti dengan maksud menggalakkan. Okay, pastikan jawapan tu 1 perkataan sahaja.
Format macam ni pun ada dalam paper SPM. So nak menuju ke SPM ni bukan form 5 baru nak belajar. Bukan form 1 pun sebenarnya baru nak belajar. Dah dari sekolah rendah pun ilmu ni. Naik sekolah menengah dah semakin kukuh. Form 2 kukuh lagi, 3 kukuh lagi. Gitu. Okay. Kukuh tu kat mana? Sebab bila menjawab soalan tu kena tengok arahan dulu lah. Mana-mana subjek pun kena tengok arahan kan. Tapi itulah bila BI ni kecerdasan ada budak ni dia suka sambil baca sambil jawab. Bila kita kata macam ni tak buat juga. Ya. Okay. Itulah part 1, part 2, part 3, part 4. Sekarang kita nak tengok part 5. Bahagian yang terakhir. Okay, part 5 dia akan bagi satu petikan dengan 6 ayat yang dah dikeluarkan. Okay, so 35 sampai 40 tu sebenarnya ada ayat yang dah dikeluarkan. Lepas tu dia bagi 8 pilihan untuk isi tempat kosong tu. Tapi tempat kosong kita cuma ada 6. Dia bagi pilihan 8. Lagi susah. Dia bagi pilihan jawapan yang cukup-cukup 6 ke dia bagi lebih? Lebih. Lagi lebih susah tapi sama je. Bahawa cukup-cukup pun susah juga. Tapi jangan risau. Kita ada tips nak menjawab soalan ni. Nak kongsi tak Zek? Nak kongsi tak tips menjawab? Apa? Zek nak kongsi tak tips nak jawab part 5 ni? Nak. Nak kongsi lah. Teacher tanya kau. Ada tak tips nak kongsi nak jawab soalan ni? Taklah. Saya tak ada tips. Saya tengok kalau ayat tu sesuai saya letak je. Oh gitu. Teacher ada 3 langkah untuk jawab soalan part 5 ni. Banyaknya 3 kan? 3 sikit je bukan 33. Langkah pertama. Baca petikan. Langkah pertama. Baca dan fahamkan. Jom kita buat. Akilah, An-Nur. Yes, teacher. Baca kuat sikit. When I was about 6 years old, my mother registered me for a guitar class. Continue. As I strummed the guitar, the string snapped and it hit my left cheek. Though it was not serious, I started to have the fear of the string snapping and hitting my eyes that I called goblin. Okay. Bila saya berumur 6 tahun, apa mak saya buat? Mendaftar untuk kelas gitar. Daftar masuk kelas gitar. Bila saya petik gitar tu, strum dia gitar, verb lah untuk memetik gitar. Tapi kalau plug di gitar pun betul juga. Bila dia tengah petik gitar tu, tali tu snap. Apa tu? Putus. Dan terkena dekat kaki. Kiri lutut. Lutut pula. Kaki. Cik apa cik? Pipi. Takkanlah. Funny lah you. Pipi. Kena pula main gitar tu. Bayangkan main gitar putus. Dia mestilah macam terlompat sikit kan. Tali tu kena dekat pipi kiri. Sebut ni Though it was not serious, tak serius pun. Tapi saya dah mula takut. Takut setiap kali main dia takut. Kalau tali tu putus, kena mata pula. Tu tadi kena pipi. Kalau kena mata, takut pula boleh buta. Kan? Okay, itu cerita dekat paragraf 1. Alia Kaisara. Tak ada lagi. Paragraph 2 please. Then my father bought me a violin when I Violin.
Violin. Sebut dia violin. Violin. Hmm. When I was 8 years old, despite getting the best violin teacher to teach me, I just could not get over my fear of stringed instruments. It was not surprised that the practice was short-lived. Lepas tu, ayah saya pula belikan violin bila umur saya 8 tahun. Meskipun bapa dia dah dapatkan cikgu violin terbaik, tapi saya tak dapat nak mengatasi ketakutan saya pada string instrument, iaitu alatan yang bertali. Dia masih trauma lah kan. Takut juga violin tu lagi dekat violin dengan muka dia. Tak terkejut lah. It was no surprise that the practice was short. Sekejap je main violin tu. Okay. Paragraph 3, Faris. Asyik baik nyaut. Tadi panggil tak menyaut pun. Paragraph 3 please. It was not until I was 11 years old that I decided to take up learning another musical instrument. As a matter of fact, it was the only type of musical instrument which I really enjoyed playing. My parents were glad that I found a musical instrument that I was comfortable with. Sampailah saya usia 11 tahun. Saya buat keputusan nak ambil lagi kelas muzik. Itulah satu-satunya alat muzik yang saya suka. Bapak saya pun happy lah kan. My parents were glad. Akhirnya saya jumpa peralatan muzik yang saya selesa nak main. Alia. Nurul Alia. Baru nampak masuk ya. So then I asked my parents to look for a good piano teacher. From then on, I spent hours practicing to be better. There were times when I would injure my fingers during practice session. Lepas tu jadi saya pun mintalah mak bapak saya carikan cikgu piano. Lepas tu saya praktis berjam-rejam. Dia dekat sini spend hours. Berjam-rejam praktis main piano ni. Sebab nak jadi lebih baik, better. Adalah masa-masa saya cedera. Cedera kat mana kalau main piano ni? Jari. Dia kata semasa sesi latihan tu. So nampak kan cerita dia pasal apa? Bila kita baca tu kita ada idea. Oh, cerita ni pasal sekian-sekian. Itulah langkah pertama, Ikuan Faris. What are you doing? Sekarang kita pergi langkah yang kedua. Danish Kushairi. Ya. Agak-agak apa langkah kedua? Tadi langkah pertama apa? Baca. Baca petikan atas kan? Langkah kedua agak-agak apa? Pilih jawapan yang sesuai. Nanti jangan pilih lagi. Baca semua dulu. Baca apa? A sampai H. Baca pilihan jawapan. Bacalah. A. The ended my That ended my mother's hopes of seeing me becoming a guitarist. Itulah pengakhiran harapan ibu saya melihat saya menjadi seorang pemain gitar. Itu jawapan A. Puteri Yusrina. Syamim. Ya. Sambung baca. B. Betul. I enjoy the lesson very much. I enjoyed the lesson very much. Agak-agak ada ke ayat sambungan yang sesuai? Syazwan, continue.
I told them that I want to improve my skill in playing the piano. Saya beritahu mereka. Siapa mereka ni? Yang saya nak pertingkatkan lagi kemahiran saya main piano. Tadi kita dah baca, kita tahu kan kat perenggan mana cakap pasal piano. Agak-agak ini ke jawapan. Okay, Iman, continue. D This time I choose to play the piano. Cerita pasal piano lagi. Adakah jawapan ni dekat perenggan yang cerita pasal piano? Awatif, continue. Awatif. Nuri Nuraisyah. It was hard, but I never gave up. It was hard. So hard kat sini maksudnya susah. But I never give up. Saya tak apa. Tak apa tu. Putus asa. Tak putus asa. Syed, continue. Continue. Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana? Tak tahu, tak ada orang nak tolong kau pun. What are you doing? Kat A. Sambunglah baca. Sambung baca. Sekejap. Oh, yang ni. So that I ask. Oh, bukan. Bukan? Tengoklah teacher punya marker ni kat mana dah. Sekejap. Oh, yang A tu ya? A mana? Itulah. A tu jawapan. A jawapan? A tu dah baca. Dah ada garis-garis tu sampai mana dah garis tu? Oh, sampai F. Oh, they were worried about me. Siapa dia ni? Mereka. Siapa mereka dalam cerita ni agak-agak? Baca tak cerita atas tadi? Ada tak? Baca sikit. Gimana? Sikit. Sikit. They were worried about me. They tu ibu bapa dia dalam cerita ni lah. Risaukan saya. Betul? Betul. Fitria, sambung. Ya. Sambung baca. Nombor berapa? Nombor berapa? Awak pergi mana? Dekat G sayang. My first lesson. However, did not go very well. Okay, my first lesson. Dia cakap pasal pelajaran yang pertama. Tadi pelajaran pertama belajar apa? Belajar main apa tadi? Hello. Tadi yang kita baca petikan tu, mula-mula dia belajar apa? Gitar. Dia kata first lesson tu did not go very well. Tidak berjalan lancar, dia kata. Hana Sumaya, habiskan. He also enrolled me on a basic violin course. Cerita pasal violin pula. Adakah ni dekat jawapan cerita violin tadi? He also enroll me. He kat sini siapa ni? He. Dalam cerita ni siapa he? Bapak dia kan? Enroll. Enroll seerti dengan register. Iaitu mendaftar. Ayah saya juga mendaftarkan saya kelas violin. Itulah langkah kedua. Bila langkah kedua ni, bila kita dah pergi langkah pertama tadi, baca petikan, kita dah tahu cerita pasal apa. Langkah kedua, kita dah tengok jawapan, kita dah rasa macam, oh ni mungkin kat jawapan ni mungkin kat jawapan ni.
Jadi kita bolehlah pergi langkah ketiga. Z, agak-agak apa langkah ketiga Z? Ya. Agak-agak apa langkah ketiga? Dalam kata akhir dah ni. Tulis Langkah jawapan. ketiga. Ha? Tak dengar. Tulis jawapan yang betul. Tulis jawapan lah, tulis. Ya, kita dah boleh baca sambil isi tempat kosong. Okey, teacher nak tekankan nombor 36 dengan 40. Okey, tengok tempat kosong 36 dengan 40. Kedua-duanya tu berada pada ayat terakhir. Dia sedikit mudah, bermakna dia ada kaitan dengan ayat sebelum je. 40 ni berkaitan dengan ayat sebelum. 36 pun berkaitan dengan ayat sebelum. Dia mudahlah. Berbanding dengan nombor-nombor yang lain, ayatnya berada di tengah-tengah. So kat situ ada sedikit cabaran sebab kita kena kaitkan ayat tu dengan ayat sebelum dan ayat selepas. Kena pastikan ada link. Dia ada link. Atau dia connect, dia berhubung. Sebab tu tadi langkah ketiga, kita sambil isi dan sambil tengok soalan, sambil isi, sambil tengok jawapan. Sambil tengok soalan, sambil tengok jawapan, sambil isi. Macam tu, langkah ketiga. Tahu, selepas lalui langkah pertama dengan kedua. Baru kita boleh dapat jawapan. Pastikan macam nombor 35, 37, 38, 39 tu kita baca, dia link tak? Dia hubung tak? Kalau hubung, itulah jawapannya. Okay? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, sebab soalan part 5 ni nak jadi homework. Nak kena buat lepas ni. Terus buat. Nanti kan lupa pula. Nanti teacher hantar file yang dekat grup. Terus buat, terus PM teacher jawapan. Lepas ni lah terus buat. Sebab sekejap je. Nak siap-siap di sekolah tak kan? Mesti selepas sembahyang Jumaat kan baru nak siap. Atau lambat lagi, belum pukul 9 pukul 8.50. Ada soalan? Homework part 5 sahaja. Tak ada. Ini kena, cikgu, ini kena saling ke atau ni? Jawapan saja. WhatsApp teacher nombor 35 apa H ke G ke salin jawapan sajalah, tak payah salin ayat panjang-panjang tu. Okey. Kejap-kejap jangan keluar lagi. Belum lagi pukul 9. Belum, kejap. 3 minit. Ya. Okey, so nanti teacher send kat group yang part 5 ni. Besarnya gambar Ikhwan. Kejut teacher. Besar man. Okay, untuk siapa yang masuk lambat tadi, teacher buat summary sikit. Kalau bukan teacher pun orang lain pun boleh cakap. Apa kata kita bagi peluang kawan-kawan kita terangkan. Danish Kushairi. Ya. Macam nak jawab part 1 ni? Kena baca dulu. Baca dulu. Ada berapa soalan dekat part 1 ni? Ada 8. 8 soalan. Ada pilihan jawapan kan? Berapa pilihan jawapan dia? 3. 3 je ABC. Lagi sikit lagi senang kan? Kalau sampai ABCD pun pening juga nak fikir. Baik ABC je. 3 pilihan jawapan. Okay, tu cara nak jawab part tu. Damia. Part 1 tadi. Danish cakap pasal part 1. Damia. Ya. Cuba Damia cakap part 2 ni macam nak jawab. Beritahu dekat adik-adik form 1 ni. Mula kena tengok perkataan yang bergaris tu. Perkataan yang bergaris tu perkataan salah, lepas tu betulkan. Perkataan yang bergaris semua salah. Kena betulkan. Okay, tapi form tu patut dia dah faham. Dia kena ganti dengan adik-beradik dia.
Form 1 teacher belum cerita lagi pasal adik-beradik tu. Tapi nanti kalau lah kan, teacher tak tahulah format periksa nanti macam mana. Kalau keluar macam ni memang kena ganti dengan perkataan yang lebih kurang je. Kalau verb tu kena ganti verb yang sama juga. Okay. Kalau preposition pun kena ganti dengan preposition. Apa contoh preposition yang kita belajar minggu lepas? Kita buat latihan minggu lepas. Contoh preposition. Hello? Yang mana? Latihan mana? Last week kita ada buat 15 soalan preposition. 15 kot. Ada ke? Ada ke? How dare you? 12 lah cikgu. 12? Tak. Damia, berapa Damia soalan tu? Preposition tu yang 2 kali dia hantar kat awak tu. On. Berapa soalan tu Damia? 15 kan? Siapa yang betul-betul masuk kelas dia tahu ada 15 soalan. Betul tak Danish Kushairi? Betul. Yang tak masuk kelas pun boleh tengok dekat rekod. Kalau betul-betul nak buat kan, mesti dia dah buat. Okey, contoh apa tadi Zaid? On. At. About. Walaupun contoh tu teacher tak bagi tapi betul. Lagi? Apa lagi nak bagi? Preposition banyak sangat. 6 harakat teacher bagi. 4. 2. But bukan. By. And? Bukan. Bukan. Off. Off 1 F. Off 2 F. During. Beyond. B. Off. B. Dah ada dah. B. B apa B? Lah. Beside. Ada lagi? Beyond. Us. Siapa? Bukan. AS bukan. Apa lagi? Ui, banyak lagi ya. Outside. Apa? Outside? Outside, inside. Banyaklah lagi. Preposition memang banyak sangat. Kalau buka outside pun out. In tak ada orang cakap pun. Pakai mask. Over. Near. Lagi. Yang kali teacher minta preposition kat kelas, teacher bagi suruh seorang bagi sampai 10 orang. Okay, tu preposition. Maknanya contoh kalau ada preposition yang bergaris, kena ganti dengan preposition juga. Ada satu lagi latihan. Sebelum latihan preposition, kita buat latihan conjunction. Iaitu kata hubung. Ada 6 je yang asas tau. Yang asas. Apa? Because. Or. If. If. But. So. One more. N. Tu yang asas. Belum cerita yang up lagi level dia. Tapi kalau conjunction itu yang bergaris, salah satulah contoh kena ganti dengan conjunction juga. Macam itulah nak jawab part tu. Okay Zaid. Macam nak jawab part 3 pula Zaid? Mula-mula kita kena buat apa? Zaid Asfar. Baca teks. Lepas baca teks, baca soalan. Apa tips nak jawab soalan part 3? Baca dan fahamkan. Tak, soalan dia.
Soalan dekat part 3. Dia kena jawab berapa kan dia punya soalan dia tu. Tak boleh lebih dari 3. Ya, yang penting tak boleh lebih dari 3. Okay. Part 4 pula. Alia, part 4. Mula nak kena buat apa? Nurul Alia. Baca petikan. Baca. Apa-apa mesti kena baca. Lepas tu nak jawab tu macam mana? Kata kunci dulu. Kata kunci je apa? Tak boleh? Jangan lebih dari 5. Jangan lebih 5. Okey. Teacher dah send homework dekat group. Boleh tengok baca jawapan terus. Send WhatsApp dekat teacher personal. Tulis jawapan je. Contoh apa? 35 A. Macam tu contoh. Okey? Okey, cukup dulu untuk hari ni. Jumpa minggu depan.